Okey, selamat sejahtera cikgu ucapkan untuk semua pelajar 26 dan juga 25. Okey, terima kasih sebab luangkan masa awak untuk tengok video ni kan. Okey, jadi hari ni cikgu nak sambung lagi unit 3. Okey, minggu lepas kita dah belajar dah unit 3 iaitu tanggungjawab diri terlaksana hidup makin bahagia. Okey, kita dah belajar 3 benda tentang tanggungjawab diri, cara melaksanakan tanggungjawab diri dan sebagainya lah kan. Okey, kita dah belajar dah minggu lepas yang awak tengok video yang cikgu upload dekat YouTube tu kan. Okay, jadi yang ni yang hari tu bahagian 1, yang ni bahagian 2. Okey. Sebelum cikgu nak mulakan subtopik yang seterusnya, okey, cuba awak tengok kat sini. Last week kita belajar cara melaksanakan tanggungjawab. Kita tengok last week macam kita belajar makan makanan seimbang antara cara melaksanakan tanggungjawab kan. Macam lagi tidur yang mencukupi, tidur awal, kemudian cara menjadi pelajar yang bertanggungjawab. Okey. Tapi kat sini awak boleh nampak ada gambar yang sebaliknya yang sepatutnya dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya yang ni, dia banyak makan makanan segera macam pizza, air bergas ni kan. Kemudian ni pelajar ni dia merokok. Kemudian yang ni gambar ni kan, yang satu malam tengok dia berjaga sampai 3 pagi dia main handphone. Okay, jadi yang minggu lepas awak belajar tu semua yang baik-baik saja. Jadi yang minggu ni awak akan belajar yang pertamanya kesan apabila mengabaikan tanggungjawab diri. Okey. Inilah awak akan belajar menghuraikan kesan mengabaikan tanggungjawab diri. Kemudian nak ekspresikan perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri. Dan kesimpulan kepada unit 3 ni, awak akan menghayati dan juga mengamalkan tanggungjawab diri dalam kehidupan seharian. Okey, yang itulah objektif yang kita nak capai sebenarnya. Okey. Okey, yang pertama, kesan mengabaikan tanggungjawab diri masa hadapan terjejas. Okey, cikgu bagi contoh macam mana masa hadapan terjejas dengan mengabaikan tanggungjawab diri. Contohnya awak jadi seorang pelajar, tetapi awak jadi seorang pelajar yang bermasalah dekat sekolah. Pergi sekolah tapi tak nak masuk kelas, pergi sekolah tapi tak nak buat kerja sekolah yang cikgu suruh, pergi sekolah tapi nak merokok, pergi sekolah tapi nak bergaduh dengan rakan. Jadi benda-benda perbuatan-perbuatan tersebut akan menyebabkan masa hadapan terjejas lah. Sebab awak takkan belajar dengan bersungguh-sungguh, awak sibuk nak buat benda-benda yang negatif, buat perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Okay, yang kedua, kemalangan. Okey, kemalangan ni apabila awak tak jaga keselamatan awak. Contohnya awak menunggang motosikal secara berbahaya. Contohnya awak menunggang kereta tanpa lesen. Contohnya awak melintas jalan tanpa betul-betul lihat kiri kanan. Okey, itulah kesan apabila awak tak jaga tanggungjawab diri awak. Di mana sepatutnya awak menjaga keselamatan diri awak. Okey. Yang ketiga, obesity. Okey, gemuk, saiz berat badan yang berlebihan. Okey. Jadi yang ni kesan dia sebab tak jaga pemakanan, tak ambil makanan yang seimbang. Contohnya hari-hari nak makan fast food, nak makan makanan segera. Okey. Okey, yang seterusnya kecederaan. Okey, kecederaan ni lebih kurang macam kemalangan tadilah kan. Awak tak berhati-hati, tak jaga tanggungjawab diri. Contohnya, dekat sekolah cikgu dah pesan tak boleh pergi ke kawasan padang pada waktu-waktu tertentu. Okey? Tak boleh pergi ke tempat yang dilarang.
Di kawasan sekolah contohnya tengah buat baik pulih ke sesuatu bangunan tu kan, kawasan larangan untuk pergi, tapi awak langgar arahan, awak pergi juga. Jadi benda tu akan menyebabkan kecederaan. Maksudnya awak tak menjaga tanggungjawab diri awak, iaitu tak menjaga keselamatan diri awak. Okey, contoh lagi satu, awak naik motosikal tapi awak langgar lampu isyarat. Okey, yang tu maksudnya awak menyebabkan kecederaan kepada diri awak, awak tak jaga keselamatan diri awak. Okey, yang seterusnya, menjadi mangsa colek. Okey, menjadi mangsa colek ni disebabkan awak awak contohnya cikgu bagi awak berjalan bersendirian di kawasan yang sunyi ataupun awak mengikut orang yang tidak dikenali. Contohnya orang cakap ke awak, jomlah saya hantar awak balik. Tapi awak tak kenal pun siapa orang itu. Awak tak pernah jumpa pun. Okey? Jadi awak berkemungkinan menjadi mangsa colek lah. Jadi awak kena jaga keselamatan awak. Awak ada tanggungjawab diri, iaitu menjaga keselamatan diri awak, tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenali. Contohnya cikgu bagi. Okey, yang seterusnya, maruah diri tercemar. Okey, maruah diri tercemar ni contohnya awak tak bolehlah terlibat dalam pergaulan bebas. Awak bertanggungjawab untuk menjaga maruah diri, menjaga harga diri. Okey, contohnya awak terlibat dalam pergaulan bebas, awak menyebabkan maruah diri awak tercemar. Jadi awak akan menjadi seorang yang tidak bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey. Okey, kesan mengabaikan tanggungjawab diri yang seterusnya adalah diri dipandang rendah. Okey, diri dipandang rendah ni maksudnya cikgu bagi contoh yang mudah seperti okey, awak sebagai seorang pelajar, okey, awak melakukan perkara seperti mengejek rakan-rakan, lagi awak membuat perkara yang tidak baik lah, yang orang akan pandang awak dengan pandangan yang tidak baik. Awak akan dipandang rendah, awak akan dianggap seseorang yang tidak baik. Jadi apa tanggungjawab diri awak adalah awak menjagalah reputasi diri awak, awak menjaga kedudukan diri awak. Maksudnya sentiasa berbuat baik dengan orang. Okey, awak menjaga penampilan diri awak. Okey, tanggungjawab diri awak yang cara menjaga tanggungjawab diri awak yang cikgu dah terangkan minggu lepas, salah satunya adalah menjaga kebersihan diri kan. Okey, menjaga kebersihan diri ni tak semestinya pakai pakaian cantik, tapi pakai pakaian bersih. Contohnya okey, contoh lagi awak berus gigi. Maksudnya awak jaga kebersihan diri awak lah. Jadi orang akan selesa, orang akan pandang baik dengan awak. Tapi kalau awak datang sekolah pun dengan rambut yang tidak terurus, awak biarkan baju awak kotor datang sekolah, jadi awak akan dipandang rendah sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab. Okey, yang terakhir, mudah mendapat penyakit. Okey, mudah mendapat penyakit ni apabila awak tidak menjaga pemakanan, apabila awak tidak bersenam, apabila awak melakukan contohnya macam tadilah cikgu cakap kan, awak tak jaga pemakanan, ambil makanan yang tidak sihat, awak tak bersenam langsung, awak tak jaga tidur awak. Jadi benda tu akan menyebabkan kesihatan diri awak terjejas. Jadi menjaga kesihatan kan adalah salah satu cara untuk kita menjalankan tanggungjawab kita kan. Okey, jadi apabila kita mengabaikan, kesannya salah satunya akan mudah mendapat penyakit. Okey. Okey, yang ni adalah contoh soalan. Okey, contoh soalan yang cikgu akan bagi kat awak latihan. Okey, tapi sebelum cikgu bagi latihan, cikgu akan terangkanlah. Jadi soalan contoh kat sini cikgu akan melibatkan kesan, melibatkan apa tindakan yang sepatutnya dan juga apa perasaan apabila
awak mengambil tindakan yang sepatutnya itulah kan. Okey, cikgu bagi contoh. Tidak gemar mengulang kaji pelajaran pada saat akhir dalam menghadapi peperiksaan. Okey, banyak kesan dia kalau kita mengulang kaji pelajaran ni pada saat akhir. Okey, yang pertama cikgu tulis kat situ, tidak dapat mengulang kaji dengan baik, tidak mempunyai tidur yang cukup, tertidur ketika peperiksaan berlangsung, menjawab peperiksaan dalam keadaan lesu, tidak dapat berfikir dengan baik, hadir lewat ke sekolah. Kita tengok satu-satu kesan ni. Okey, apabila awak ataupun siapa-siapa lah kan yang gemar mengulang kaji pelajaran ni, bila saat akhir baru kita nak ulang kaji pelajaran, kita akan stres, kita akan tertekan, banyak benda nak ulang kaji. Jadi dalam keadaan yang tertekan, kita tak akan dapat mengulang kaji dengan baik. Okey, mengulang kaji dalam keadaan yang tertekan tidak akan mengulang kita punya ulang kaji tu tidak akan berkesan. Okey, kurang berkesan, mungkin berkesan tapi tidak akan berkesan secara maksimum lah kan, berkesan sikit mungkin. Okey, yang seterusnya, tidak mempunyai tidur yang cukup. Bila ulang kaji last minute ni, saat akhir ni mestilah nak tidur lewat kan. Jadi bila tidur lewat tu tak dapat tidur yang cukup lah kan. Bila tak dapat tidur yang cukup menyebabkan waktu peperiksaan berlangsung tu, ni poin yang ketiga ni, awak boleh tertidur. Okey, jangan terkejut ada orang tertidur di peperiksaan, memang ada. Okey, yang seterusnya, menjawab peperiksaan dalam keadaan lesu. Okey, kalau awak tak tertidur pun awak akan jadi lesu, maksudnya awak akan letih menjawab peperiksaan dalam keadaan letih. Okey, tidak dapat berfikir dengan baik. Okey, bila dah lesu, dah letih tu, kita nak jawab kan, mestilah nak apa tu, bila kita dalam keadaan tidur yang cukup, rehat yang cukup, kita akan dapat berfikir dengan baik. Jadi bila awak ulang kaji saat akhir ni akan menyebabkan tidak dapat berfikir dengan baik. Okey, yang terakhir, hadir lewat ke sekolah. Dah lah nak peperiksaan kan. Bila awak bangun lambat tu menyebabkan juga awak hadir lewat ke sekolah. Okay, banyak kesan dia. Okay, nanti soalan awak tu awak boleh letak satu saja. Okay, yang ni cikgu bagi contoh. Sebenarnya walaupun satu-satu benda yang kita buat tu, sebenarnya ada banyak kesan yang kita akan hadapi, kesan yang tidak baik lah. Okey. Okey, tindakan yang sepatutnya apa yang sepatutnya awak buat? Awak ulang kajilah dengan lebih awal. Okey. Awak menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh guru. Okey, bila latihan yang awak buat, bila cikgu bagi je awak buat, jadi awak tidak akan cenderung untuk mengulang kaji peperiksaan pada saat akhir sebab awak sentiasa buat latihan, sentiasa jawab soalan yang cikgu bagi kan. Jadi benda tu tak akan menjadi taklah akan jadi beban pada awak sehingga banyak sangat untuk awak ulang kaji pada saat akhir kan. Kemudian meminta bantuan guru atau rakan. Okey, ada juga yang ulang kaji peperiksaan pada saat akhir sebab dia dah tak faham dari awal belajar, tapi dia diam saja, dia tunggu waktu nak periksa baru dia nak ulang kaji. Jadi apa yang sepatutnya buat, minta bantuan guru atau rakan masa awal-awal tu. Masa tak faham tu terus berhubung dengan guru atau rakan yang lebih faham lah kan. Okey, yang seterusnya, perasaan apabila mengambil tindakan tersebut. Okey, awak akan, bila awak dah buat contohnya ulang kaji dengan lebih awal,
awak siapkan latihan pada masa ni, tetapkan, minta bantuan guru. Jadi apa perasaan awak kalau awak dah buat semua tu? Awak mestilah kan berasa lebih yakin nak jawab, awak akan merasa awak akan lebih bersedia kan. Kemudian awak akan berasa lebih tenang ketika jawab soalan. Okey, bila awak dah bersedia ni, awak akan lebih bersemangat untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, dah habis pembelajaran kita hari ini. Jadi, okey, cuba ingat kembali unit 3 apa yang kita dah belajar. Okey, minggu lepas belajar, apa yang awak belajar adalah tanggungjawab diri. Okey, apa itu tanggungjawab diri, cara melaksanakan. Okey, kita recap balik kan. Apa kepentingan menjalankan tanggungjawab diri. Okey, hari ni awak belajar kesan mengabaikan tanggungjawab diri. Macam mana nak gambarkan perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri. Okey, kesimpulannya. Kesimpulannya, kita mesti menjalankan tanggungjawab diri untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan seharian. Okey, jadi inilah kesimpulan untuk tajuk ni, iaitu tanggungjawab diri terlaksana, hidup makin bahagia. Okey, jadi untuk mencapai kebahagiaan, kita kenalah menjalankan tanggungjawab diri kita. Okey. Okey, yang kedua, memastikan amalan tanggungjawab diri dilakukan secara tekal. Okey, maksudnya kita lakukan secara berterusan. Janganlah hari ni tidur awal, esok tidur awal, bangun gosok gigi, bangun tolong kemas rumah, pakai pakaian bersih, hari ni makan makanan yang sihat. Tiba-tiba minggu depan dah tukar balik dah. Makan makanan yang tak seimbang, tidur lewat, bangun lewat, pakai pakaian tak bersih, mandi kadang sekejap mandi, sekejap tak nak mandi. Okey, jadi secara tekal ni maksudnya kita lakukan dengan konsisten secara terus menerus. Okey. Okey, yang terakhir, akhirnya kita dapat capai objektif, iaitu kita dapat juga jadi insan yang dicontohi, jadi contoh kepada rakan-rakan, jadi contoh kepada masyarakat, jadi contoh kepada keluarga, jadi contoh kepada orang-orang yang terdekat. Okey, last but not least, latihan. Okey. Okey, cikgu akan masukkan latihan di live worksheet macam selalu. Okey, siapa yang boleh nak jawab di live worksheet, jawab terus. Siapa yang tak boleh, boleh salin soalan, jawab di buku latihan. Okey, tak banyak pun, 4 soalan sahaja. Okey, ataupun kalau ada kemudahan printer, boleh print dan jawab di buku. Okey. Okey, terima kasih semua. Cikgu nak tunjuk dulu sebelum cikgu akhirkan. Nak tunjuk latihan. Okey. Jadi kat sini soalan dia macam yang cikgu explain tadi, contoh tadi kan. Yang kesan, ada tindakan, ada gambarkan perasaan. Okey. Jadi contoh dia kat sini, kesan main game. Okey, apa situasi dia? Main komputer secara dalam talian sehingga lewat malam. Jadi kesan dia tidur tak akan cukup. Kan, macam-macam kesan yang awak boleh buat lah ikut contoh yang cikgu bagi tadi kan. Okey, apa tindakan yang sepatutnya? Okey, apa tindakan sepatutnya? Main tak boleh lama. Main game tu, permainan tu hadkan masa dan waktu tertentu sahaja kan. Contohnya dalam tempoh yang terhad, sejam ataupun sejam ke 2 jam sahaja main. Okey, tidak menjejaskan waktu tidur. Macam-macam lah awak buatlah ikut kreativiti awak. Okey. Yang seterusnya perasaan. Okey, perasaan tu contohnya awak akan lebih
Bila awak main game sehingga lewat malam, kan akan menjejaskan tidur awak kan. Awak akan jadi seorang yang lesu kan. Jadi bila awak ambil tindakan untuk tidur awal, awak akan jadi seorang yang lebih bersemangat. Jadi seorang yang lebih cergas. Okey, taklah lesu, letih kan. Okay, sama lah juga macam ni. Okay, awak cuba buat. Cuba saja jawab. Okay, lepas jawab, don't forget, hantar jawapan. Okay. Sampai di sini saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi kelas next week. Okay, rajin-rajin nak masuk sekolah dah. Okay, bye.